Okay, kita sambung on electrostatic. So electrostatic, this is your exercise. Kita try tengok this one. Hari ni kelas lama sikit Uh, saya habiskan sama dengan kelas K4 dan K12. So kita tengok exercise awak. So you can semak sendiri sama ada you betul atau salah. Dan kalau ada contoh you tak tahu, okay, theta ni dapat daripada mana, force ni kenapa dia ke kanan, kenapa dia ke kiri, terus tanya. Terus tanya, jangan lost. Biar je, menyampuk je. Okay, madam kenapa force dia ke kiri, kenapa electric field ni ke kanan? Macam itulah. So terus tanya. Alright, okay. Mana ni? Cuman sakitnya bahu saya. Okay, bukan. Mana exercise? Delete ke? Oh, okay, this one. Alright. So untuk soalan yang pertama ni, you nak cari force on Q2. So benda pertama yang you kena buat adalah tolong lukis awak punya force dekat charges ni supaya awak tahu dia punya direction ke mana. So kalau kita tengok dekat Q2 tu, kita compare with Q1, dia adalah repulsive. So awak punya force mesti going away. Force awak ke kanan. Dia mesti menjauhi. So this is force by 1 on 2. From 1 on 2. Lepas tu antara Q2 dengan Q3 pula, dia adalah attraction. So awak punya arrow dekat Q2 ni mesti mendekati Q3. So Q3. So kat sini awak akan dapat F3 2. Okay, soalan yang saya bagi contoh ni, saya bagi exercise ni adalah soalan yang awak akan dapat dalam awak punya SL. So saya dah tolong lukiskan. Yang mana yang tak dilukis tu saya dah tolong lukiskan. Dan saya dah tolong awak untuk cari force tu. So nanti dah buat exercise tu awak dah ada cara untuk resolvekan dia. Okay. So kat sini kita tahu F12 is to the right. So bila kanan atas dia akan jadi positif. Kalau kiri bawah dia akan jadi negatif. So here you akan dapat positif. Since dia dekat X component sahaja, so dia tak ada theta. So positif 1, 2. Dan untuk Y component dia 0. Alright. Dan untuk F32 pun sama, dia ke kanan. So awak boleh buat positif F32 0. Okay. If you have one dimension, ni untuk one dimension of situation, apabila awak punya force ni semua dalam X component ataupun semua dalam Y component, awak tak perlu pun buat table. Nak buat table bagus, tak buat table pun tak apa. So kalau tak buat table, awak terus tulis F on 2, which is kat sini kita tengok dia dua-dua ke kanan, so dua-dua positif. F12 plus F31. Okay. So awak tak perlu buat yang square root tu sebab dia memang dah ada dalam X component. So untuk direction for this one, awak just bagi tahu dia to the left ataupun to the right. So kalau tengok dekat force kat sini, dua-dua ke kanan, of course lah dia punya resultant pun akan ke kanan. So to the right. So dia punya direction is to the right. Alright. Okay, now kita tengok pula question 2, which is dia nak on Q3. Dia nak on Q3, which is Q3 adalah dekat sini. So if you have Q3 here, kita tengok between Q1 dengan Q3, awak ada... Madam. Kiranya kalau ada sudut baru guna yang teorem Pythagoras tu lah. Teorem Pythagoras? Yang apa? Square root tu. Kalau ada sudut lah. Kalau ada X component dan Y component. Bila ada dua-dua, baru kita guna what we call this, kita guna Pythagoras theorem tu. Macam soalan nombor 2 ni, dia akan ada X component dan dia ada Y component. Baru kita guna yang Pythagoras theorem tu. Okay? Thank you, Madam. Alright.
Okay. Now kita tengok dekat Q3 ni. So Q3 daripada Q1 dia adalah repulsive. So dia repulsive, dia akan ke kanan. Kat sini semua repulsive lah sebab semuanya positive charges. So untuk daripada F1 dia ke kanan. F1 on 3. Dan untuk yang 2 pula dia mesti dekat garisan yang bersambung between the center. Dan kita extend dia ke atas. So this is your F 2 1 2 3. 2 3. Lepas tu antara 2 dengan 4 ni pula dia ke atas. Sebab dia repulsive kan. So this is your F 4 3. So this is your free body diagram for the force on the Q3. So kita tengok F13. F13 dekat paksi X. So dia positif sebab dia ke kanan. Positif F13. Y component dia 0. Okay. Untuk F43 ni dia ke atas. So dia dekat Y component. So dia positif F43. So kat sini X component dia 0. Alright. Untuk F23 dia sengit. Bila dia ada sengit, dia akan ada theta. So theta kat sini, theta di sini adalah sama dengan theta yang bahagian bawah ni. So kat sini awak tengok dia punya rectangle dia punya segi empat ni adalah segi empat sama. So bila segi empat sama, you will have sini R, sini pun R. Bawah ni R, sini pun R, you can macam automatically tahu yang theta ni adalah 45 degree. Bila dia 45 degree, awak punya F23 ni, awak tengok X component dia adalah ke kanan dan Y component dia ke atas, so both akan jadi positif. X component positif, Y component pun akan positif. So untuk X component awak akan dapat F23 cos 45 dan Y component F23Y awak akan dapat F23 sin 45. Okay. Make sure awak pilih theta yang bertangkup dengan X component. Supaya dekat X component awak boleh guna cos, Y component awak boleh guna sin. So tak ada confuse. Kalau awak pilih yang bertangkup dengan Y component, nanti dia akan jadi terbalik. So tak nak bagi keliru, kita tetapkan kita akan ambil theta yang bertangkup dengan X component. Okay, so kat sini, kalau awak tengok X component dia not equal to 0, Y component dia pun not equal to 0. So what you need to do adalah kena cari F3X dan F3Y. So F3X awak tambah these two. Dekat X component column ni, awak akan ada F13 tambah dengan F23 cos 45. Okay. Dan untuk F3Y pula, kita akan tambah dekat column Y component ni, which is awak ada F23 sin 45 tambah dengan F43. So kat sini F3X awak dengan F3Y ada value, barulah kita guna Pythagoras theorem tu. So Pythagoras theorem awak nanti just masukkan value F3X square plus F3Y square. Square root. Abang? Alright, untuk theta pula, theta kita akan guna formula theta equal to tangent minus 1 F3Y bahagi dengan F3X. Okay, kalau kat sini awak akan tengok both is positive. Both is positive. So awak punya theta nanti akan dapat dekat positif. Lebih daripada 0, dia akan dapat positif. Okay. Kalau salah satu ni negatif, awak kena masukkan nilai negatif.
Sebab apa, nanti dia akan helping awak bila dalam exam. So make sure awak masukkan negatif. Nanti kalau dia akan dapat jawapan negatif lah. At the end saya akan explain macam mana nak explain each of the angle tu. Macam mana awak nak bagi dia nak explain dalam jawapan. Alright? Tak apa, kita tengok dulu contoh ni. Kita tengok pada question 3. Okay, untuk question 3, dia nak dekat Q1 kan? So dekat Q1 here. Antara Q1 dengan Q2 dia adalah repulsive. So, awak punya force akan ke kiri. This is force on 1 by 2 kan. So F21. Okay, untuk yang Q3 nanti, Q3 ni pula dia attraction. So dia ke bawah. So F31. So here you will have two forces sahaja, which is F21 dengan F31. So F21 is at dekat X component, which is dia negatif sebab dia ke kiri. Y component dia 0. F31 pula dia dekat Y component dan dia ke bawah. So dia negatif juga. Here is 0. Okay, kat sini barulah awak cari dia punya X component. Kita nak cari dekat satu kan. So F1X component awak bersamaan dengan negatif F21. Dan F1Y awak bersamaan dengan negatif F31. Dan if you use Pythagoras theorem, awak akan guna the value yang sama. So F1 awak bersamaan dengan F1X square plus F1Y square. Okay, so this is square root. So kalau tengok kat sini, the value awak, F1X awak akan sama dengan this one kan. Akan sama dengan yang awak lukis tu. So awak akan dapat kat sini F1X, this one F1Y. So your final force, resultant force of F1 adalah dekat bahagian tengah-tengah ni. So this is your F1. So F1 you, kita nak cari theta, right? So this theta adalah theta yang bertangkup dengan paksi X. So theta yang awak guna formula ni, awak akan dapat theta yang bertangkup dengan paksi X. So theta tangent minus 1 F1Y bahagi dengan F1X. Nanti awak akan dapat positif, tapi dia ada cara dia untuk explain. Alright. Kita tengok soalan last awak, which is dia nak on Q2. Okay, on Q2 ni dia nak Q2 dengan Q1 dia repulsive. So awak punya F12 akan ke bawah. Ke bawah dan sengit. Okay. Dan 2 dengan 3 ni dia attract. So dia akan ke kanan. So this is 1, 3, 2. Okay. So theta yang awak nak guna untuk F12 adalah di sini. So theta di sini, theta kat sini ni dia akan sama dengan theta yang dekat atas ni. Okay. So theta ni depend lah. Kalau dia adalah segitiga sama kaki, dia akan jadi 60. Tapi kalau dia tak sama kaki, dia akan adalah theta yang berkenaan. Okay. Dan kita ada dua forces, which is yang pertama F12 dan yang kedua adalah F32. Okay. Lupa saya nak bagi tahu, saya percaya yang semua orang dah dapat modul. Jadi saya dah tak bekalkan slide. So slide saya mostly saya copy daripada buku, daripada awak punya modul. Cuma akan ada penambahan info. So penambahan info tu sama ada awak copy from the video ataupun awak boleh refer the recording. Ikut awak lah, awak nak screenshot ke, awak nak tulis tangan ke, it depend on you. Okay, kita sambung. Okay, F1 tu kalau awak tengok dia punya X component adalah ke kiri. Dan dia punya Y component adalah ke bawah. So, komponen dia dua-dua akan dapat negatif. So, untuk X component awak akan dapat F12 cos theta. Dan untuk Y component awak akan dapat F12 sin theta. So, theta yang kita pilih adalah theta yang bertangkup dengan
paksi X. Okay, F32 pula dia dekat X component which is ke kanan. So dia positif. Kat Y component dia adalah 0. Okay, so now kita nak cari F2X which is F2X awak bersamaan dengan F32 minus F12 cos theta. Okay. Dan F2Y awak bersamaan dengan negatif F12 sin theta sahaja. Alright. Okey. Macam biasa awak kena cari F2 bersamaan dengan Pythagoras theorem tu. Dan awak punya theta sama dengan theta 2 ni. Tangent minus 1 F2Y bahagi dengan F2X. Okay. Okay, now kita tengok how do you describe a angle. Saya tak tahu macam mana Dr. Yaakob ajar awak. Tapi this is my cara. Saya yang akan tanda awak punya paper. So, guna cara saya. Harapnya saya, awak doakanlah saya mempunyai kekuatan dalam pantang untuk menanda paper awak. Kalau tak nanti Dr. Umar yang menanda, saya takut dia terlalu strict. Alright. Kita tengok if you have your final F nanti, your resultant F, F yang awak nak cari tu nanti awak dapat positif, Fx awak dapat positif, Fy pun awak dapat positif. Bila awak plot Fx awak, bila awak lukiskan graf dia, awak lakarkan graf dia, Fx awak akan dapat ke kanan. Dan Fy awak akan ke atas. Sebab dia positif, right? So your resultant force is in between. So this is your F. So F, kita nak cari this theta. So theta kat sini awak akan dapat positif. So theta contohnya 30 degree. 30 degree lah. Aku nak sebut Celsius. So theta is 30 degree. So 30 degree what you need to do adalah sama ada you ada gambar ni dengan apa ni, jalan kerja untuk kira theta ni, which is tangent theta tadi lah, tangent F1X, Fy bahagi Fx tadi, ataupun you guna ayat, which is ayat kat sini adalah F, ni untuk direction F is 30 degree above. Sebabnya kita nak compare dengan X component. So X component ni awak punya theta ni dekat atas. So kat atas, lepas tu dia bertangkup dengan paksi X yang ke kanan. So kita katakan dia sebagai above positive X axis. Right? Okay, now kita bila ada situasi awak ada Fx negatif, Fy awak positif. So, bila awak plot, awak punya Fx akan ke kiri sebab negatif kan. Dan Fy awak akan ke atas. Fy, this is Fx. So your F is here and your theta is here. Okay, theta kat situ. So theta ni awak akan dapat negatif. So masa awak buat jalan kerja tu, make sure Fx ni awak substitute dia punya negatif. So bila awak substitute negatif, awak punya theta nanti akan dapat negatif. Contoh negatif 35 degree. So you ada dua ni dah dikira bagi direction. Tapi kalau nak bagi dalam ayat, you must put it as F is 35 degree. This one bagi magnitude je. You boleh abaikan dia punya negatif. Dan dia adalah masih lagi above X axis. Tapi dia sekarang ni bertangkup dengan X component yang ke kiri. So kita katakan dia F is 35 degree above negative X axis. Okay, sebab dia bertangkup dengan X component yang ke kiri. Alright, kita tengok pula situasi di mana your Fx is positif tapi Fy awak negatif. So bila awak lukis, Fx awak ke kanan, Fy awak akan ke bawah. So you will have F kat sini. So theta yang awak cari, awak akan dapat here.
So theta awak pun dalam negatif juga, which is kita contoh dia kat sini negatif 40 lah, 40 degree. So kena tunjuk gambar ni supaya saya tahu sebenarnya awak punya force tu ke mana. Kalau awak bagi theta sahaja, dia ada dua situasi, which is kalau negatif dia ada situasi fx positif, fy negatif, ataupun fx negatif, fy positif. Jadi awak kena bagi tahu saya kat mana dia punya theta. So kalau guna ayat, awak punya F is 40 degree. Dia adalah di bawah X component. Di bawah paksi X, kita kata dia below. Below. Then dia bertangkup dengan X component yang ke kanan. So below positive X axis. Macam mana? X. Itulah. Alright. Okay, yang seterusnya, apabila both is negative. Fx negative, Fy negative. So you will have something like this. Fx ke kiri, Fy ke bawah. Dan awak akan ada F in between, which is your theta is here. Okay. Theta ni awak akan dapat positif. Contoh positif 45 degree. So what you need to do adalah F is 45 degree below negative x-axis. Okay, boleh faham? Boleh. Confuse lagi, tak tengok soalan lagi kan? So now kita tengok soalan. Ya. Okay. Semua dah kalau hantar kedatangan. Geram betul saya dengan kedatangan ni. Okay, dah bagi chance tapi ambil remeh. So saya bagi tegas sikit. Alright, kita tengok soalan ni. This is not a question. This is example yang dalam buku awak. So dia dah kat muka surat berapa example this? Surat berapa? Page 56. 56. 56. 55. 55 kan? Dia dekat page 55. So this is gambar rajah je dia bagi. Tapi maklumat dia lengkap. So saya buat dalam kerja terus. So, dalam buku dia nak cari dekat Q3. Tapi dia guna yang 1-3. So untuk kelas saya akan guna terbalik. Dia guna 3-1, saya akan guna 1-3. Which is by 1 on 3. Sebab dekat Q3 kan, yang ni pun sama. By 2 on 3. So kalau awak tengok dalam mana-mana buku rujukan pun dia akan guna saya punya notification. Notification apa dah. Dia akan guna saya punya wording lah. So better awak ikut saya lah. Tapi dia tak ada masalah. Kalau dia nak guna F31 pun tak ada masalah. Sebab the value is the same. Cuma direction dia je yang berbeza. Mana slide ni? Alright, this one. This is heat engine. Okay, this one. Okay. Step pertama yang awak kena cari adalah awak cari dulu the value of F13 dengan F23 ni. Okay, so awak cari dia F13 first, which is F23 first. F23 dulu. Apa tu? Ada yang tak tutup mic. Okay, tutup mic. Okay, F23 awak cari dulu, which is kita ada K, Q2, Q3 bahagi dengan R23. So R23 awak kat sini adalah between charge Q2 and Q3. So dia punya distance adalah 5 meter.
Masukkan value 9 darab 10 kuasa 9. Awak punya Q2 adalah 6 mu. Mu adalah 10 kuasa negatif 6. So Q3 awak adalah 1.5 darab 10 negatif 6. So bahagi dengan 5 square. Tertinggal ni square ni. Okay, so 5 square. Awak akan dapat F23 awak bersamaan dengan 3.24 darab 10 negatif 3 Newton. Okay. Okey, seterusnya kita cari pula yang F13 dulu. Okey, F13 dulu. Dia punya magnitude dulu. So, K, Q1, Q3 bahagi dengan R13 square. So, dia nak R13 awak adalah di sini. So, R13. Kalau awak tengok kat sini, dia adalah segitiga right angle triangle kan. Segitiga sudut tegak. So, awak boleh guna Pythagoras theorem untuk cari R13. Kalau kat sini 5 square tolak 3 square. Square rootkan dia, awak akan dapat kat sini sebanyak 4 meter. So, the value of R13 adalah 4 meter. So, kita substitutekan dia punya value. So, Q1 adalah negatif. Tapi jangan masukkan negatif tu. Untuk force dan juga electric field, jangan masukkan the sign of the charges. 10 kuasa negatif 6 bahagi dengan 4 square. Okay. Tekan kalkulator, awak akan dapat 1.68 darab 10 negatif 3 Newton. Barulah kita letak dalam table, which is kat sini awak punya 2, 3 ni dia ada sengit. So maksudnya dia akan ada X component dan dia akan ada Y component. So F23 awak adalah, teruskan masukkan nilai. Awak akan dapat positif 3.24 darab 10 negatif 3 cos theta. Alright. Okey, dan untuk Y component pun dia positif juga. Awak akan dapat 3.24 darab 10 negatif 3 sin theta. Okey, untuk F13 dia ke kiri dan dekat X component. So, bahagian X component awak ni akan jadi negatif, which is the value is 1.68 darab 10 negatif 3. Dan Y component adalah kosong. Okey, theta yang kita nak guna untuk F23 ni, untuk theta this one, adalah theta di sini. So, you will have theta here. So, theta di sini akan sama dengan theta bahagian bawah ni. Kan? Okay, saya harap awak faham yang macam mana saya dapat theta sama. It is, awak dah belajar dalam math. So, theta yang bertentangan adalah theta yang sama. So, now you have like this. This is 3, this is 4, this is 5. So, you nak cari theta. So, you boleh cari terus the value of theta. You guna tangent kan. Arc tangent bahagi dengan opposite over adjacent kan. Tapi sekarang ni saya nak terus cari cos theta. So cos theta, the value of cos theta, saya tak cari theta, saya cari cos theta terus. So cos theta awak adalah adjacent bahagi dengan hypotenuse. Lepas tu sekarang ni kita ada sin. So sin theta awak bersamaan dengan opposite over hypotenuse. So awak ada 3/5. Right? Kalau awak cari theta dia, awak guna tangent tu nanti, awak cari theta, awak akan dapat theta bersamaan dengan 53.13 degree. So kalau awak cari cos theta pun, awak akan dapat 4/5. Okay? Okay, ingat dia punya value ni. Okay, kita pergi pada slide seterusnya. Dan kita cari seterusnya adalah F3X. So F3X awak ambil je yang Y component ni, awak tambahkan sahaja. Awak tambahkan saja. Kita ada 3.24 darab 10 negatif 3. So cos tu, cos ni saya terus masukkan value 4/5. Okay. So saya masukkan 4/5.
tolak dengan 1.68 darab 10 kuasa negatif 3. So, awak akan dapat F3X awak bersamaan dengan 9.12 darab 10 negatif 4 Newton. Okay. Untuk F3Y pula, kita ambil dekat bahagian Y component ni, which is hanya ada satu part sahaja. So, sin theta saya terus masukkan value 3/5. So, F3Y awak bersamaan dengan 3.24 darab 10 negatif 3 darab dengan 3/5. So, awak akan dapat F3Y awak bersamaan dengan 1.94 darab 10 negatif 3 Newton. So, dah dapat F3X, dah dapat F3Y, baru cari F3. Which is F3 awak adalah F3X square tambah F3Y square rootkan dia. Okay, sama dengan masukkan value 9.12 darab 10 negatif 4 square. Okay, tambah dengan 1.94 darab 10 negatif 3 square dan square rootkan dia. So you will have your value as 2.14 darab 10 negatif 3 Newton. So ini jawapan untuk magnitude of F. Okay. Sekarang kita nak cari direction pula. So you tengok your Fx, Fx komponen ni dia adalah positif. F3y pun dia adalah positif. So if you lukis, you akan dapat this macam ni. F3y, this one is F3x. Lambat sikit slide saya. So your F is dekat sini. Then you akan dapat theta here. Barulah kita cari theta, which is your theta is tangent minus 1 F3y bahagi dengan F3x. So you will have tangent minus 1 F3y adalah 1.94 darab 10 negatif 3 bahagi dengan 9.12 darab 10 negatif 4. So your theta should be 64.82 degree. So kita boleh katakan F3, this is F3. F3 is 64.82 degree above positive x-axis. Okay? Tak tepu lagi. Baru soalan pertama. Alright, saya difahamkan yang awak akan kembali ke asasi ujung bulan ni. So, awak akan berada di asasi dan memandangkan vaksin pun dah ada. Jadi saya rasa, saya dengar-dengar yang awak punya test 2, test penilaian 2, penilaian 2 iaitu ujian awak akan diadakan secara offline, secara fizikal. Dan awak punya final pun akan diadakan secara fizikal. So kalau fizikal ni dia yelah, kalau online ni you can refer your notes, lagi-lagi soalan-soalan apa, subjek-subjek membaca, boleh tampal kat dinding waktu exam semua kan. Bila ada fizikal ni, you need to more prepare. So kena prepare lagi banyak, sama macam your penilaian 1 yang lepas. Tengoklah soalan pun susah, you jawab pun susah. Saya tahu kelas saya pun banyak yang gagal. Jadi saya akan, kalau macam web assignment tu, kalau jawapan awak betul, awak akan dapat semua markah kan. Tapi kalau fizikal ni, tak semestinya. Tak semestinya jawapan betul, awak dapat full marks. So biasanya soalan macam ni akan dapat 4 markah. So markah pertama adalah pada awak punya equation. So tengok equation, soalan tu minta apa. Kalau dia minta force, so markah dia adalah pada force. Okay, pada force. Kalau kat sini, markah dia di sinilah. 2,
equation awak ni betul, baru dapat satu markah. So satu markah So equation dekat sini, you kena make sure dia punya subscript ni, yang 23 ni mesti betul. Q2, Q3, lepas tu bagi R23 ni, saya tak nak, macam saya lepas, saya dapat equation, tiba-tiba dia buat F QQ over R. Q ni tak tahu Q datang mana, R ni tak tahu R yang mana satu. So saya tak terima saya dah pesan awal-awal, saya tak terima jawapan macam ni. So awak kena detail on the equation. Right? So equation ni awak akan dapat satu markah. Lepas tu markah yang kedua selalunya adalah markah substitution. So markah substitution saya akan tengok value pada dalam table ni. So kalau value dalam table ni betul, so awak akan baru dapat satu markah. Semua betul Satu salah, tak dapat markah. Dia tak ada markah separuh untuk fizik. Okey, yang ketiga adalah pada jawapan. So kalau dia minta false, awak punya jawapan akan ada dua markah. Satu pada magnitude. So magnitude awak ni kena ada unit. So this one is satu markah. Dan yang kedua adalah direction. So direction awak, kalau awak bagi gambar rajah ni berserta dengan the value of theta, awak akan dapat satu markah. Tak ada salah satu ni tak dapat markah Ataupun awak bagi dalam ayat ni. So, kalau awak bagi dalam ayat ni, awak akan dapat markah juga. Jadi either one. Tapi jalan kerja untuk theta ni kena tunjuk Kalau tak ada jalan kerja ni, dikira tak ada markah juga. So that's the detail for the markah. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Kalau tak ada respon tu, saya assume tak ada. So now kita tengok PBL. PBL 16.1. Okay, dia kata 3 charge are arranged linearly on a vertical y-axis. Q1 is positive, Q2 is negative, dan Q3 adalah positif. Okay, dia kata kat sini Q1 adalah 2 meter above Q2. So you have Q2 here, which is negative. Q2. Dan kita akan ada Q1 2 meter ke atas. This is Q1. So Q1 ni dia 2 meter above Q2. Okay. Dan yang kedua, yang seterusnya dia kata Q3 is 4 meter below Q1. So this is start with Q1. Dan kita ada 4 meter kat bawah. So Q3 awak kat sini. Dia positif juga. Alright. Okay, now dia suruh cari force on Q1. So bila dia sebut force, dia sebut force sahaja, you need to give answer in magnitude and direction. Kena bagi dua-dua Kalau dia minta magnitude saja, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dia sebut force macam ni, awak kena ada magnitude and direction. Alright. So kita tengok dekat gambar rajah tu, antara Q1 dengan Q2, awak akan ada attraction. So F12 awak, F21 awak akan ke bawah. Dan between Q1 dengan Q3, dia adalah attraction pula, repulsion. So force 31 awak akan ke atas. F31 awak ke atas. So kalau awak tengok kat sini, dia hanya berada di paksi Y. So kita katakan dia adalah one dimension. So you will have only at Y component sahaja. So F on 1U boleh terus tulis directly, which is F31 ke atas, F21 ke bawah. So kita boleh katakan F31 tolak F21. F31 tolak F21. So tak payah ada table tu sebab dia one dimension sahaja. So F31 awak adalah K, Q3, Q1. Bahagi dengan R, 31 square. Tolak dengan K, Q2, Q1. Bahagi dengan R, 21 square. So K dengan Q1 ni dia sama. Saya letak kat luar. So
9 darab 10 kuasa 9. Darab dengan Q1 awak adalah 4. 4 darab 10 kuasa negatif 6. Lepas tu baru darab dengan Q3 bahagi dengan R31. So Q3 kat sini adalah 6. Darab 10 kuasa negatif 6. So R31 awak adalah 4 meter. Daripada Q3 ke Q1 adalah 4 meter. So 4 square. 4 meter kan? Betul. Tolak dengan which is your Q2. Q2 awak sekarang negatif tapi kita tak perlu masukkan awak punya value, awak punya sign. Kita masukkan dia punya magnitude sahaja. Bahagi dengan dia punya distance adalah 2 meter. So 2 square. Right. Okay, bila you dapat jawapan macam you kira, awak akan dapat negatif 0.0315 Newton. So kalau force di dalam bentuk negatif ni, tinggalkan je dalam bentuk negatif. So, now direction awak just tulis downward. Sebab dia negatif, awak tahu yang awak punya F1 adalah ke bawah. Macam tu, this is your F1. This is your positive charge. This is F1. So kalau F1, Q1 tu awak lepaskan, dia akan bergerak ke bawah. Okay, bila dia bergerak ke bawah, kita katakan dia punya direction adalah downward. Okay, kenapa saya tak bagi awak buang negatif ni? In case, contohlah. Awak ada satu markah je lagi untuk dapat A. Untuk dapat A, satu markah je lagi untuk dapat A. Tapi awak terlupa nak tulis downward ni. Saya boleh gunakan negatif ni sebagai markah direction awak. Itu pun untuk markah kesian lah. Contohlah kalau awak ada satu markah lagi untuk dapat A ke, untuk dapat lulus ke kan. Saya akan bagi markah dekat sini. Tapi kalau banyak lagi nak dapat A, saya bagi satu markah ni saya bagi ke tak bagi ke sama je. So saya tak bagilah. Jadi dikira markah kesian. Alright, let's do this. Okay. Okay, baca dulu dan try buat. Saya bagi 5 minit untuk awak try. Saya sambung pukul 11.
Okey. Kita tengok soalan ni. Okay. Dia cakap dia ada 3-point charges places at the corner of isosceles triangle. So isosceles triangle ni dia sama kaki tapi base dia tak sama. Okay. So it's something like you have kalau tengok kat sini Q1 dengan Q2 dekat base of the triangle and Q3 dekat vertex. So you have Q3 kat sini, which is your Q3 is negative. Lepas tu you ada Q1 here. Ikutlah Q1 tu awak nak belah kiri ke belah kanan ke, awak akan dapat force yang sama tapi direction yang berbeza. So Q1 kat sini, Q2 kat tepi dia. This is Q2. So dia kata isosceles triangle, dia punya kaki dia 12 cm. So sini 12 cm. Sebelah sini pun 12 cm. And base awak adalah 8 cm. Okay. Dan Q1 is 50 μc, Q2 pun 15 μc, Q3 adalah 10 μc. Lepas tu dia cari find the force on Q1. So dia nak force on Q1 ni, maksudnya awak kena bagi dalam dua-dua, magnitude and direction. Alright, so kita pertama sekali kita lukiskan awak punya direction. Kat mana awak punya direction? So force antara Q1 dengan Q2 dia adalah repulsive. So awak punya force akan ke kiri. Kalau untuk awak pilih yang belah kiri, dia akan ke kiri lah. Kalau awak pilih Q1 ni belah kanan, dia akan ke kanan. Saya pilih belah kiri, so F21 saya ke kiri. Dan antara Q1 dengan Q3 dia attraction. So F31 awak ke atas. F31 ke atas. Alright. Now kita cari dulu the value of F21 dengan F31. So F21 adalah K, Q2, Q1 darab bahagi dengan R21 square. Okay. So kat sini R antara 2 dengan 1 awak adalah 8 cm. So, sama dengan 9 darab 10 kuasa 9. Make sure awak punya Q2 dalam coulomb. So mu tu adalah 10 darab kuasa 10 darab negatif 6. So kat sini Q2 dengan Q1 tu dia punya value sama kan? 15 mu coulomb. So saya just squarekan kat sini. Sini square. Dan bahagi dengan R21 which is 8 cm. 0.08 meter. Tukar kepada SI unit. Awak akan dapat F21 bersamaan dengan 316.4 Newton. Right? Okay, seterusnya kita cari F31 pula. F31 awak adalah K, Q3, Q1 bahagi dengan R31 square. So R31 ni adalah di sini 12 cm. Okay. So awak akan dapat 9 darab 10 kuasa 9. 15 darab 10 negatif 6. So Q3 adalah 10 darab 10 kuasa negatif 6. So Q3 jangan masukkan sign. Dia punya jarak adalah 0.12 square. So you will get F31 awak bersamaan dengan 93.75 Newton. Okay. Dan dekat F31 ni dia akan ada angle. So your angle is here. Theta. Dalam buku yang saya rujuk ni, dia guna theta ni, dia cari guna triangle rules. Saya pun tak pasti macam mana sebab saya pun dah lupa apa yang saya belajar dalam math. Saya belajar fizik je. So what I want to do here adalah saya keluarkan this right angle triangle. Saya keluarkan di sini. Kan ada right angle triangle kan kat sini. Saya keluarkan. Saya ada kat sini 12 cm. So kat sini dah bahagi 2. So jadi 4 cm. Dan saya guna Pythagoras theorem untuk cari yang tegak ni.
which is saya akan dapat 11.31 cm. Okay. Okay, dekat sini saya terus cari macam tadi, which is cos theta. Saya nak theta kat sini kan. So cos theta saya bersamaan dengan adjacent, which is 4 bahagi 12. So this one awak nak tukar kepada cm pun boleh, nak kekalkan 4/12 pun boleh. Kalau awak tukar, awak akan dapat 0.04 bahagi 0.12. The value is sama je. Sama je. So boleh je nak tukar pun. Okay, dan awak punya sin, saya akan dapat 11.31 bahagi 12. Right? Okay. Now kita letak table pula. So you will have X component. Dan awak akan ada Y component. So untuk F21, awak akan dapat negatif X component sahaja. Which is F21 awak adalah 316.4. Y component awak kosong. Okay. Untuk F31, awak akan dapat untuk X component dengan Y component dua-dua positif. So kat sini akan dapat 93.75 cos theta, right? Cos theta, saya terus masukkan value ni Cos theta saya ni 4/12. So this is your cos theta. Nanti confuse pula mana datang. This is cos theta. Okay. Dan untuk Y component kita ada 93.75 darab dengan sin theta, which is sin theta awak adalah 11.31 bahagi 12. So this is sin theta. Alright. Okay. Nak memudahkan kerja. Mudahkan kerja ya. Awak terus tambah lagi satu kolom untuk awak cari F1. Okay, untuk cari F1. So untuk kolom X component ni, awak tambah je. Make sure awak garis lah untuk bezakan dia. So X component ni, awak just tambah je dekat sini. So tambah 2 ni, awak akan dapat negatif 284.75 Newton. Tak apa, tak tulis Newton lagi pun. So Y component, kalau awak tekan calculator, awak akan dapat 88.36. So tak payahlah nak tulis panjang-panjang tu kan. So buat dalam table macam ni pun saya dah terima. So this one adalah awak punya this is your F1X. This is your F1Y. Alright. Okay. Dah dapat tu, ingat dia punya value. So you will have F1. Sekarang ni awak nak cari F1. So nak cari F1 pun, sebabkan dekat soalan ni dia minta force on Q1 kan. So equation yang dia akan consider adalah equation this one sahaja. So Pythagoras theorem tu awak tak perlu pun tulis equation kalau awak malas. Kalau rajin tulislah. Okay. Saya dekat kelas sebelum ni saya strict. Dan tahun lepas saya strict. Tapi bagi saya benda tu awak dah tahu pun dah tak ada masalah. Okay. So kita tambah F1X awak tadi adalah negatif 284.75 square tambah dengan F1Y awak which is 88.36 square. Awak akan dapat awak punya F1 bersamaan dengan 298.14 Newton. Okay, dan kita tengok kat sini F1X awak adalah negatif. So dia akan ke kiri. Dia ke kiri. F1X. F1Y awak positif. So dia ke atas. F1Y. So your F1 is like this. So theta yang awak kena cari adalah di sini. Okay. Dan kita cari theta which is yang ni pun sama. Tak tulis formula pun tak apa. Terus masukkan value. So 88.36. Make sure you substitute value yang betul. Kalau ada negatif, letak negatif.
Kalau value salah, tak dapat markah. Dan kat sini awak akan dapat awak punya theta is negative. Which is negative 17.23. Ada gambar rajah. Ada value which negative. Kena ada negatif Kena ada negatif ni. Barulah dapat 1 markah. Okay. Ataupun you ada jalan kerja ni. You terus buat ayat. F is 70.23 degree above positive x-axis. Either tu lah. You bagi direction. Okay. Bukan negatif Dan ke? next time awak this, dalam ayat tak payah letak negatif. Negatif Ayat. x-axis. Negatif x-axis. Oh ya, sorry. Betul-betul. Terima kasih. So, negatif x-axis. Okay. Okay. Boleh faham setakat ni? Boleh. Untuk force dengan electric field, you will use the same step. Kena buat X component, kena Y component. Force dengan electric field sahaja. Untuk chapter ni, force dengan electric field kena detail sikit. Right? Okay, now kita tengok what is electric field. Electric field ni dia adalah the area of influence of a charge. Kita panggil dia sebagai electric field. Dia berada di keliling of the charges lah. Okay. Kalau awak tengok kat sini, this is your charge. Okay, sekejap. Okay. This is your charge. So yang dekat bahagian keliling charge ni akan wujudnya electric field. Electric field ni, kalau kita letak charge lain di keliling dia, contohnya kita letak negatif dekat sini, negatif dekat bawah ni, dan positif dekat atas ni, dan kita biarkan the charges yang kita test ni bergerak, satu akan tertarik dan satu lagi akan repel. So your charge positive will be repel, your charge negative will be attract lah kalau you ada positive charge kat sini. Alright. Okay. Dan kita tengok. Okay. Untuk electric field ni, by definition, dia dah bagi sini kat sini definition. Dia bagi definition adalah a force on a unit charge placed at that point. Okay. Sekarang ni you ada satu charge yang you nak detect dia punya electric field. So dekat tengah-tengah ni lah. So tengah-tengah ni dia boleh guna Q besar ataupun Q1, Q2 atau Q sahaja. So this part kita akan panggil dia sebagai point charge. Point charge. Okay. So charge yang kat tengah ni biasanya static lah. Static. Kemudian kita ambil satu charge. Kita ambil satu charge lagi, kita letakkan dalam electric field tu. So bila kita letakkan dalam electric field, contoh this one yang biru ni. Yang biru ni kita panggil dia sebagai test charge. Test charge Test charge biasa dia akan guna Q kecil. Ini dia tak ada Q. Sorry. So, dia akan guna Q kecil ataupun saya suka guna Q not. Nak bezakan antara test charge dengan point charge. So kalau Q not tu dia adalah test charge. So biasanya yang kita nak kaji adalah point charge. So kita guna test charge untuk detect dia punya electric field. So electric force tadi dia terhasil disebabkan adanya electric field. Bukannya electric field terhasil disebabkan electric force, tak. Dia field force tadi terhasil disebabkan adanya field. Kalau tak ada field, tak adalah force. Dan dia bagi tahu kat sini electric field adalah force per unit charge. So, contoh you ada sini you letak 1 coulomb. Positive charge 1 coulomb kan. So you ada you dapat value of F awak adalah 10 Newton. 10 Newton. So this is your static, apa ni? Constant. 1 coulomb constant.
So force awak dapatkan 10 Newton lah contohnya. Q besar ni boleh dapat apa-apa value saja. So the value of F sini adalah the value of electric field. Saya nak explain ayat ni je. Macam tu lah. Memang susah sikit nak faham. Okay, you guna 1 coulomb charge, you letak dalam electric field tu, you dapat the force, the value of the force. So the value of the force adalah sama dengan the value of electric field at that point. Okay. So you ada E bersamaan dengan F bahagi dengan test charge. Test charge. So your F is, you tahu your F adalah K, Q besar darab dengan Q naught bahagi dengan R square. Lepas tu dia bagi dengan Q naught kan? Bagi dengan Q naught. So Q naught ni boleh potong. So yang you tinggal sekarang adalah your E is equal to K Q over R square. This is your E. So E ni dia akan depend pada point charge sahaja. Point charge dia akan depend on point charge. Dia dah tak depend on Q naught ni. Dia tak depend on Q naught, dia depend on point charge sahaja. Dan awak punya electric field unit, SI unit adalah Newton per coulomb lah. So F ni Newton, C ni coulomb, so unit dia adalah Newton per coulomb. So SI unit for electric field boleh juga jadi volt per meter. Nanti kita tengok juga. So dekat at the beginning ni awak guna N per C. N per C. So nanti boleh juga guna V per M. Alright. Okay, the direction of the field. Direction of the field, kalau ikutkan buku, modul, dia cerita macam ni. Okay, dia cerita. Dia kata dia adalah vector quantity. The direction of the field is defined to be the direction of the electric force that would be exerted on a small positive test charge. So dia guna test charge ni mesti guna positif. Always guna positif. Contoh, you nak cari electric field dekat sini. So nak cari dekat point P ni kan. Nak cari dekat point P. Right. You nak cari dia punya direction, you pun ambil positive charge. You ambil positive charge, you letak kat sini. Lepas tu you tengok dia punya electric force dia ke mana. So electric force dia adalah ke luar macam ni kan. So luar. That is also the direction of electric field. Itu explanation dia untuk ayat ni. So you nak tahu dekat satu point ni, contoh this one point M, you nak tahu dia punya direction of electric field. So you ambil positive charge, you tengok positive charge tu pergi ke mana. So positive charge akan ke keluar. So this is your electric field punya direction. Alright. Kalau awak ada negative charge, cara yang sama untuk tentukan awak punya electric field direction, you have a point. Contoh kat sini point P ni. Awak nak tahu direction of electric field dekat situ. So you ambil positive charge, you letak kat sini. You tengok electric force dia ke mana. So electric force dia ke dalam. This is electric force. So this is also your electric field punya direction. Yang penting you kena guna positive test charge. You kena guna positive test charge. Test yang you nak guna ni kena positif. Itu dalam buku punya explanation. Walau bagaimanapun nak senang, electric field ni at a point dia wujud, still wujud walaupun tak ada no test charge. Apa yang you perlu tahu adalah untuk direction of E dia ke dalam, untuk positif E dia keluar. At any point dia keluar. Point ni dia akan keluar. Untuk negative Q dia akan ke dalam. Awak punya electric field akan ke dalam. So this is point yang kita nak cari. Ini kita nak cari. So awak punya E akan ke dalam. So ni yang secara ringkasan lah.
So kalau dekat dekat positif Q, dia akan keluar, menjauh, dia akan menjauhi charge. Kalau untuk negatif Q, dia akan mendekati charge. Alright. So awak tak perlu pun test charge tadi. Awak tak perlu pun test Q0. Awak hanya perlukan the big Q ni sahaja untuk cari electric field. So walaupun at that point tak ada test charge, tak ada apa-apa charge, masih lagi ada electric field. Boleh faham? Boleh. Waktu SPM ni. Saya cuma repeat je. Okay, now kita tengok E ni. Kalau awak tengok dia punya equation, E equal to KQ over R square. Dia adalah inversely proportional dengan 1/R square. So makin dekat point yang awak nak cari tu, contoh kat sini kan. This is the point. Ni dekat. So bila dia dekat, awak punya electric field akan tinggi. Kalau R awak jauh, this is R. Ni point yang awak nak cari. So this is your R. So electric field awak akan berkurang. So when R increase, your E akan decrease. Okay. So kalau you ada this point, this charge, lepas tu you nak cari point yang infinitely far away, sangat jauh, which is kita katakan R awak, point awak dekat infinity. So your distance is also infinity. Kita katakan E dekat sini adalah equal to 0. 0 and C. Alright. Okay. Electric field ni dia adalah vector. So kalau awak nak kira electric field disebabkan oleh dua charge, awak kena guna vector sum. So vector sum ni apa? Vector sum ni apa yang kita buat dekat force tadi lah. Kita cari X component, Y component, lepas tu kita guna Pythagoras theorem untuk tambah dia. Kalau kat sini, awak tengok formula bawah ni, dia kata E3, tengok dekat atas ni dia ada anak panah. So, bila dia ada anak panah, bermaksud dia adalah vector sum. Okay, dia vector sum. Vector sum adalah cara yang kita guna untuk forces tadi. So, benda yang sama yang awak akan guna. Tengok dekat point P ni. Dekat point P ni, awak tak perlu pun positive charge kat situ. Tapi awak boleh terus cari dia punya electric field. So electric field untuk 1, dia akan keluar. Dia akan on the line yang bersambung antara point ni dengan titik tengah. The center of the charge. Tapi dia kena ada atas line tu. So this is your E1. Okay, kalau ada satu point saja yang you consider, contoh sini point P kan, you consider point P saja, so kita boleh letak E1 sajalah. Tapi kalau ada another point yang kita nak consider juga, so kita letak E1P. Nak letak E1P, selamat pun tak ada masalah. Okay. Untuk Q2, dia juga akan away from Q2. So, awak akan dapat E2P macam ni. Right? Okay. Kalau you ada negative charge pula, dia part yang negative charge ni, dia akan menuju ke arah negative charges. So this is E2P. Kalau untuk positive charge ni macam biasa, dia akan away from the charge. Dia mesti satu line dengan charges ni. Dia punya electric field tadi. Okay. This one is contoh dalam awak punya buku. Dia nak tunjukkan. This is dekat point P ni. Awak punya E1 akan ke atas. Dan awak punya E2 akan menuju ke negative charges. So, bila awak buat tambahan kat sini, awak akan dapat X component, Y component, awak punya E1, dia akan ada positif dekat Y component sahaja. X component akan kosong. So E2 awak akan
Dia X komponen dia akan ke kanan, Y komponen dia ke bawah. So here is positive, here is negative. So here is E2 cos theta. This one negative E2 sin theta. Okay. Dan bila awak cari X axis, awak akan dapat this part. So summation of EX awak sama dengan 0 tambah E2 cos theta je lah. Dekat kolom X komponen ni. Kalau untuk Y komponen dekat kolom Y komponen ni. So you ada Y X axis, you ada Y axis. Kemudian nak cari EP, A at point P, kita guna Pythagoras theorem. Kita akan dapat EX square tambah EY square, akan dapat square root. Saya suka guna EPX and EPY. Alright. Benda yang sama dengan forces tadi. Beza dia adalah dia tak ada Q0. Tengok PBL 16.2. Okay, dia kata 3 charges are arranged as shown in the figure below. Find the magnitude and direction of the electric field at point M. Okay, so kita letak kat sini. This one is Q1. This one is Q2. And kita ada Q3. Alright. So, kalau kita tengok kat sini, kita nak dekat point M. So, kita tengok E1. E1 dengan Q1. So, ketiga-tiga Q ni adalah positif. So, semua E awak akan away from the charges. So, E1 dia awak akan ke bawah. Sebab dia nak menjauh daripada Q1 kan. So, this is your E1. Okay, untuk Q2 pula, dia belah kiri. So, awak punya E1 akan ke kanan. E1 pula, E2. E2 awak akan ke kanan. So, Q3 awak duduk belah kanan point. So, awak punya E3 akan menjauh, which is ke kiri. Ke kiri E3. Sama juga step dia, awak kena cari dulu E1, E2, E3. So, E1 awak bersamaan dengan K Q1 over R1 square, R1M square. Daripada 1 ke M. So, awak punya value dia akan dapat 9 darab 10 kuasa 9. Q1 awak adalah 6. N tu nano. So, darab 10 kuasa dengan negatif 9. Bahagi dengan 0.5 square. Mana saya punya calculator? Ambil. Okay, tak apa. 9. Alamak. Salah. Ni pula. 9 kuasa 9 darab dengan 6 kuasa negatif 9 bahagi dengan 0.5 square. So, you akan dapat kat sini sama dengan 218 Newton per Coulomb. Okay. Untuk itu, kita guna formula yang sama tapi kita guna Q2. And R awak akan jadi R daripada 2 ke M. Tapi value dia sama juga 0.5 ni. Daripada M ke Q2. So you will have kat sini 9 darab 10 kuasa 9. Q2 awak adalah 3 darab 10 negatif 9. Bahagi dengan 0.5 square. So you will have here value dia adalah 108 and C. Untuk E3, awak akan guna K Q3 over R 3M, 3 to M, R Q3 to M. So, awak akan dapat value dia sama je macam yang E2. So, value dia juga 108 and C. Alright. Okay. Okay. So now awak dah ada E1, E2, E3. Dia melibatkan dua-dua komponen.
X component dan Y component. So kita guna table. So awak ada X component dan awak akan ada Y component. So this one, kita ada E1, E2 dan E3. Okay, dan kita tuliskan dia. Okay, E1 awak adalah ke bawah dekat paksi Y. So dia negatif 218. So X component is 0. E2 awak ke kanan. So dia positif 108. Y component 0. E3 dia ke kiri. So dia adalah negatif 108. Dan awak punya Y component adalah 0. So now kita cari EM. E dekat dekat M point tadi. So untuk X component awak akan dapat kosong. Untuk Y component awak akan dapat negatif 218. So kalau kat sini awak tengok awak punya EM X is 0 dan EMY awak ada value. So dia punya jawapan hanya melibatkan Y component sahaja. So tak perlu susah-susahkan diri untuk cari Pythagoras theorem. Just tulis je awak punya EM is equal to negative 218 Newton per Coulomb. Dan direction dia adalah downward. Right? Any question regarding this solution? Tak ada, madam. Yeah. Okay, so now try to do this first. Nanti kita bincang.
Okay, kita bincang terus. Dia kata 3-point charge with magnitude of positive mu c, positive 6 mu, dan negative 4 mu are fixed at 3 corner of square. So dia ada macam ni. You ada mana-mana you nak lukis pun it's okay. Saya lukis macam ni. This one is positive 8 mu. Lepas tu kat sini adalah positive 6 mu. Dan here saya ada negative 4 mu c. Okay, so dia rectangle kan. So this one is rectangle. Rectangle pula square, dia square. Square dan sudut dia punya length adalah 4 cm. Okay, lepas tu dia suruh cari determine the magnitude of the net electric field that exists at the empty corner opposite to 6 mu. So this is 6 mu. Kita tengok dia punya opposite side. So here saya namakan dia sebagai P. Okay. So dekat bahagian P ni, kita bawahkan sikit lah. Okay, bahagian P. Kita cari dia punya gambar rajah dulu. So this one saya letak Q1. Yang bawah ni Q2 dan yang bawah sekali Q3. So dekat P ni, antara Q1, awak punya E1 akan ke kanan. Sebab dia nak menjauhkan. Menjauh daripada Q1. Lepas tu kita ada Q2. Dekat Q2 ni awak punya E2 akan ke atas macam ni. This is your E2. Dan awak punya Q3 pun dia akan ke bawah. Sebab dia sekarang ni awak punya negative charges. So E3 awak ke bawah. Lepas tu kita nak tengok sudut here. Kita nak untuk E2 kan kita nak pakai sudut kan. So sudut awak kat sini adalah sudut yang sama dengan sudut di dalam ni. So dia adalah square. So bila dia square, this one is dia akan awak akan dapat macam ni. So this is 4 cm. This is 4 cm. Theta kat sini. So dia sama kaki. This one is right angle triangle. So awak boleh tahu directly awak punya theta adalah 45 degree. Right. Okay. First step kita cari dulu E1. E1 bersamaan dengan K Q1 over R1P square. So 9 darab 10 kuasa 9. Q1 awak adalah 8 mu. 8 darab 10 negatif 6. Okay. So kat sini awak punya jarak antara Q1 dengan P adalah 4 cm. So 0.04 square. cm tukar kepada meter akan dapat 0.04. Okay. Dan awak akan dapat awak punya E1 bersamaan dengan 4.5 darab 10 kuasa negatif 7. Bukan, 10 kuasa 7. Per C. Okay. Untuk E2. E2 jarak dia adalah di sini. Jarak dia di sini. Ataupun here. So jarak R2P ni kita guna Pythagoras theorem, which is R2P square akan sama dengan 0.04 square tambah 0.404 square. Okay. So saya tak square rootkan dia sebab nanti pun kita akan guna R2P square. So saya just mudahkan ni sahaja. Mudahkan equation ni, saya akan dapat 2 darab 0.04 square. Okay. So my E2 bersamaan dengan K Q2 R2P square. So punya K adalah 9 darab 10 kuasa 9.
Darab dengan Q2 6 mu. Bahagi dengan awak punya kita dapat tadi 2 darab 0.04 square. So kita akan dapat kat sini bersamaan dengan 1.69 darab 10 kuasa 7 NC. Right. Okay, yang seterusnya adalah E3, which is KQ3 over R3P square. So K awak adalah 9 darab 10 kuasa 9. Dan awak punya Q3 adalah 4 mu. Jangan masukkan negative sign. So, bahagi dengan jarak dia pun 0.04 meter. So kita squarekan dia. Dan awak akan dapat E3 bersamaan dengan 2.25 darab 10 kuasa 7 NC. Right? Okay. Sikit. Alright. So kita pergi pula pada XY component dia. So you have X component dan Y component. Okay. Untuk E1 dia ke kanan. So dia positif dekat X component. So you have kat sini 4.5 darab 10 kuasa 7. Y component adalah kosong. Untuk E2 dia sengit ke atas macam ni. So X component untuk E2 adalah positif. Dan Y component untuk E2 pun positif. So you will have kat sini 1.69 darab 10 7 cos 45. Tadi kita dah tahu kan sudut dia adalah 45. Untuk Y component pula 1.69 darab 10 kuasa 7 sin 45. Okay. Dan untuk E3 pula dia ke bawah, which is dia dekat Y component. Dan dia negatif lah sebab dia ke bawah. So ada 2.25 darab 10 kuasa 7. Okay. Dan kita cari the value of E at P, which is dekat X component. Kalau awak tambah ni, awak akan dapat 5.7 darab 10 kuasa 7. Okay. Dan EPY awak akan dapat negatif. 1.05 darab 10 kuasa 7. Okay. Alright. Sudah dapat this, kita pun cari awak punya E. Awak punya EP. So EP bersamaan dengan EPX square tambah EPY square root. So EPX awak 5.7 darab 10 kuasa 7 square tambah dengan EPY negatif 1.05 darab 10 kuasa 7 square. So you will have your EP bersamaan dengan 5.8 darab 10 kuasa 7. 7 NC. Right. Okay. So untuk theta, you tengok kat sini, your EPX is positive. EPX, so dia ke kanan untuk X component. Dan untuk Y component, dia negatif. So EPY, and your EP is here. Dan sudut awak adalah di sini. Bertangkup dengan paksi X. So your theta is equal to tangent minus 1 negatif 1.05 darab 10 kuasa 7 bahagi dengan 5.7 darab 10 kuasa 7. So you will get your theta bersamaan negatif. Okay. So theta ni dapat berapa tadi? So theta saya dapat negatif 10.43 degree. Okay. Alert balik soalan. Soalan ni dia minta magnitude sahaja.
Okey, determine the magnitude kan. So tak perlu pun awak nak cari theta ni pun. Tapi saya nak juga tunjuk dia. Okey. Setakat ni okey? Ada yang sayang-sayang? Okey, madam. Okey, madam. Okey. Madam. Ya. Madam. Kalau macam contoh soalan tu kan, soalan yang macam ni. Dia macam kalau kita lukis tu macam-macam raja boleh jadi. So kalau nilai dia dapat lain macam positif, negatif tu macam mana? Kalau untuk this one, dia nak minta magnitude kan. So you akan dapat juga 5.8 darab 10 kuasa 7 ni. Sebab tu dia minta magnitude je. Direction dia awak je akan berbeza. Oh. Kalau situasi soalan macam ni, yang awak boleh letak je kat mana-mana, the magnitude mesti sentiasa sama. Kalau positif dah awak positif, kalau negatif pun dapat negatif lah. Tapi untuk the resultant E ni, of course lah awak akan dapat positif. Cuma mungkin X component dengan Y component ni dia akan berbeza sikit positif negatif dia. Alright? Okay. Ada kerja dekat website. Tak apa, 5 minit lagi. Saya nak sambung kepada electric field line. So, electric field line ni dia diperkenalkan oleh Michael Faraday. Dan dia adalah kita guna untuk visualize the electric field pattern. Okay. Dan dia akan menunjukkan direction of electric field at any point. Yang macam saya cakap tadi, awak punya positive charge, dia punya source akan outward. Dia akan keluar daripada charge. Dia mesti start from charge dan dia akan menuju keluar, nak panah dia keluar. Untuk negative charge, dia akan masuk ke dalam. So bila awak buat garisan ni, mesti kena kepada charges ni. Kena charge ni, dia mesti kena Alright. Dan seterusnya, the number of line akan proportional to the magnitude of the field. Contoh untuk Q yang pertama ni, awak ada 10 coulomb. Untuk Q yang kedua, awak ada 20 coulomb. So bila awak lukis, nak compare dua, bila awak lukis dia ada number of line, make sure yang 2Q ni, 20 coulomb ni, awak lukis 2 kali ganda dia punya garisan. So line untuk 10C ni, contoh awak lukis 8 kan. So untuk Q20C ni awak lukis dah 16. Kalau dekat positif Q ni awak lukis 4, dekat 2Q ni awak lukis dah 8. Dia 2 kali ganda. Okay. Now, the rule for drawing electric field bila ada more than 2 charge. So apa-apa pun awak punya line, line awak mesti begin on positive charge, dia mesti start on positive charge dan dia mesti habis dekat negative charges. So anak panah dia mesti daripada positive charge ke arah negative charge. Okay. Kalau awak ada excess charge, some line will begin and ataupun end dekat infinitely far away. Jadi kita tengok. So nombor of line sama ada dia leaving positive charge ataupun dia berakhir di negative charge, dia mesti proportional to the magnitude of the charge. Okay. Dan last rule yang ni paling penting, which is no two field line can cross each other. Okay. Tak ada yang boleh cross. So bila awak lukis, make sure tak ada yang cross, tak ada yang bertindih. Kalau ada yang bertindih tu, nanti jawapan awak akan jadi salah. Lukisan awak akan jadi salah. Kita tengok contoh this one. This one kita namakan dia sebagai electric depot. Apabila awak ada 2 charge yang berbeza sign, tapi the value of charge dia sama. Contoh yang Q1 ni awak 10 coulomb, tapi Q2 awak adalah negatif 10 coulomb. So the value of the coulomb sama, tapi sign dia berbeza. So this is cara awak nak lukis dia punya electric field line.
Okay. Kalau awak perasan, dekat in between line ni, awak punya line, in between point, in between charge, awak punya line ni lagi banyak berbanding dengan dekat hujung ni, dekat hujung atas ni. Which is kat hujung atas ni kita compare menggunakan area yang sama. Yang bawah ni ada 1, 2, 3, 4, 4 line. Yang kat atas ni ada 2 line. So it show that electric field yang kat bahagian tengah ni lagi kuat. Okay, dia lagi kuat So now what if you have two same charge? Kalau ada positive charge dengan positive charge ataupun negative charge dengan negative charge, bentuk dia macam ni lah. Okay. Cuma kalau untuk negative charge, awak punya arrow ke dalam. Kalau untuk positive charge ni, arrow dia macam ni lah, keluar. Okay. So if you look at a distance away, far away from the charge, contohnya awak tengok dekat seberang jalan kan, charge tu dekat seberang jalan, awak tengok daripada sini, dia seolah-olah menunjukkan charge of 2Q. Kalau daripada jauh, awak seolah-olah charge tu adalah 2Q. Walaupun sebenarnya dia adalah 2 charge yang berbeza. Tapi bila daripada jauh, awak punya electric field akan menunjukkan charge 2Q. Okay, faham Okay. Dekat bahagian tengah ni, which is kita panggil dia sebagai bulging out, dia menunjukkan yang charge tu repulse each other. Dia menolak antara satu sama lain. Okay. Kalau compare dekat bahagian A, B dengan C ni, dekat bahagian B akan ada electric field yang lagi rendah daripada A. Sebab kat sini dia punya electric field line dah makin jarak kan. Dekat A tu dia rapat-rapat. So bila dia rapat-rapat, awak punya electric field tu tinggilah. Dekat C ni kita boleh consider dia sebagai 0. E equal to 0. Sebabnya dia tak ada electric field line dekat sini. Alright? Okay. Kalau awak ada charge, dua charge yang berbeza, dan number of charge dia pun berbeza. Contohnya ni awak ada Q equal to 20 coulomb. And yang belah kanan tu awak ada Q equal to negative 10 coulomb. So yang positive charge tu dia lagi banyak kan. That mean ada line yang takkan sampai pada negative charge ni. Dia akan end at infinity. Dia akan pergi je mencari negative charge yang lain. Dia tak boleh pergi kat negative charge yang berkurang ni. Sebabnya kita number of field line akan depend on the value of the Q. Alright? Okay. Habis dah. Di situ sahaja. Ada apa-apa soalan? Okay. Ada. Memang tak ada. Nanti dah study, tak faham, baru tanya soalan. Okay, tinggal kelas awak je yang belum schedule. Alright, so untuk this one, saya bagi masa sampai hari esok. Hari esok berapa bulan? 4 kan? 4 hari bulan sebelum kelas awak. Okay, kelas awak pukul 2 kan? So sebelum pukul 2 awak kena submit. Alright. This one, saya tunjuk. Value mana tadi? Q, K12, K4, K9. Okay, this one. U.
Tak apa nampak jawapan pun, setiap orang akan dapat value yang berbeza. Sekejap. Stop sharing here. And share to we will have okay, awak akan dapat soalan yang macam ni. So value setiap student akan berbeza lah. Okay, bila untuk yang choose file ni, awak just upload gambar sahaja. Lepas tu rename dia, web design dia cerewet sikit. Awak just upload je gambar tu, awak rename je A, B, C. Biasanya huruf je lah yang dia terima. Sempang-sempang dia tak boleh nak upload. So you just rename dia sebagai ABC je ke dan upload dekat sini. Okay. This one awak kena draw sahaja. Yang ni awak kena upload table. Yang bawah sikit ni awak kena upload table. So soalan yang pertama adalah on forces. Soalan yang kedua adalah on electric field. So saya dah guide dah macam mana awak kena cari, apa yang awak kena cari semua. Just follow my guideline. Okay, tengok value, tengok dia punya unit, nak unit apa. Okay. Alright. Okay, so itu sahaja kelas untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam.